Hello, kita sambung kaitan dengan contoh yang pertama, iaitu dalam multi-degree of freedom system. Derive the equation of motion of spring mass damper system as shown below. Dalam multiple degree of freedom system akan ada banyak mass, seperti yang saya katakan sebelum ini. Contoh dalam kes ini 1, 2, I, J dan M. Jadinya lagi banyak mass akan lagi accurate dalam punya result. Tapi untuk this case, untuk multiple degree of freedom system, saya akan ajar pada para pelajar cuma maksimum 3 mass saja, di mana 3 mass ni akan ada 3 natural frequency dan akan ada 3 persamaan, dan di mana daripada 3 persamaan ni ada 3 unknown dan kamu boleh solvekan dengan menggunakan scientific calculator. Okey, kita pergi pada contoh pada gambar rajah tersebut. Dalam gambar rajah, setiap mass disambungkan dengan stiffness dan seterusnya ada damper. Untuk kes ni dinamakan kes force vibration dam system. Jadinya untuk dalam kes ni dinamakan M1, M2, dia ada K2, dia ada C2 dan seterusnya. I, J dengan M ni dia akan sambungkan berkaitan dengan KI, CI. Jadinya regardless berapa banyak pun kamu punya mass dalam satu sistem, kamu boleh selesaikan kalau ikutkan perisian yang boleh kita gunakan adalah perisian MATLAB atau Excel ataupun sebagainya. Okey, selepas kamu buat free body diagram, jadinya kamu kena analyse equation of motion based on each mass. Jadinya saya ambil contoh dekat sini. Contoh yang pertama sini adalah mass M1. Dalam contoh mass M1, ianya dikenakan external excitation force, iaitu Ft, dan seterusnya daripada bila ada external excitation force akan wujudnya displacement, akan wujudnya velocity dan akan wujudnya acceleration pada mass tersebut. Dan setiap mass, kalau para pelajar lihat, ianya telah disambungkan dengan spring dan stiffness, iaitu kita namakan spring dalam notationnya adalah K dan damper dalam notationnya adalah C. Dan bila ianya dikonekkan ataupun disambungkan dengan dua mass, jadinya para pelajar kena pastikan bahawa para pelajar menolak iaitu anjakan yang terhasil daripada MI dengan anjakan yang terhasil daripada MJ. Sebab tu dalam kes ini, pelajar boleh lihat X1 tolak dengan X1, XI tolak 1. Ianya tolak pada yang asal lah. Sepatutnya di sini ianya ada mass yang lain dan ianya disambungkan. Jadi ini seperti yang saya ajar pada para pelajar, ingat action reaction punya konsep. Okey, seterusnya kita pergi kepada applying Newton's second law. Bila para pelajar dah generate the free body diagram, step yang seterusnya adalah applying the Newton's second law, iaitu summation of F equals to MA. Jadinya yang ini adalah MA dan yang ini adalah semuanya adalah summation of force. Sebab para pelajar kena ingat summation of force adalah equals to Kx juga. Di mana anjakan sesuatu kerja didarabkan dengan stiffness of the spring, ianya boleh menghasilkan daya. Sebab tu kalau ikutkan dekat sini, ianya menghasilkan Ki Xi tolak Xi tolak 1 plus Ki tambah 1 Xi tambah 1 tolak Xi dan seterusnya lah. Yang ini adalah kes untuk spring dan ini adalah kes untuk damper. Okey, dan seterusnya selepas applying the Newton's second law, jadinya para pelajar perlu buat apa? Perlu rearrange balik. Yang ni adalah cuma arrangement saja, disusunkan ikut pada mothers of equation of law, di mana penyusunannya adalah mx double dot plus cx dot plus kx equals to f. Yang ini equals to f. Jadinya untuk case ni, para pelajar kena susun balik. Bila susun balik, make sure selepas x double dot mesti x dot dan seterusnya mesti x. Dia start dengan acceleration, kemudian velocity dan kemudian di displacement. Okey, selepas pelajar susun, apa yang pelajar-pelajar dapat lihat, yang ni adalah seperti saya maklumkan tadi, adalah equation of motion can be expressed into this form. Bila dah express into this form, jadinya para pelajar akan dapat, for example, case ada 3 mass. Bila ada 3 mass, akan ada 3 by 3 matrix untuk mass, 3 by 3 matrix untuk C dan seterusnya 3 by 3 matrix untuk K.
Jadinya para pelajar kena pastikan bahawa setiap mass, setiap damping dan setiap stiffness ni diwujudkan dalam bentuk matrix form. Yang ni adalah matrix form lah. Di mana matrix form, kalau tengok kat sini, mass matrix ianya dalam bentuk diagonal. Diagonal maksudnya pada paksi selari ataupun pada paksi yang melintang, ianya mempunyai value, tetapi pada paksi selain daripada paksi yang melintang, ianya mempunyai value nilai sifar. Dan seterusnya bila tengok pada C, iaitu damper. Damper kalau ikutkan, bila ada satu mass dikonekkan dengan dua damper, ianya akan wujud C1 plus C2 pada paksi diagonal. Diagonal ni akan ada C1 plus C2, C2 plus C3 dan seterusnya lah. Dan kalau pelajar lihat, in between that, ianya akan ada negatif. Yang ini adalah damper yang menyambung ataupun bersambung between M1 dengan M2, iaitu dinamakan C2 dan ini dalam notation negatif. Dan seterusnya yang ini adalah untuk C3, yang ini pun basically dia akan dapat negatif C3 juga. Kalau yang ini ada C4, so yang ini pun negatif C4 lah. Dan ianya sama, kalau para pelajar lihat, ianya untuk case stiffness, ianya sama dengan case damping, di mana pada paksi diagonal. Pada paksi diagonal ni adalah paksi diagonal, ianya akan mewujudkan parameter yang campur, iaitu K1 tambah K2, K2 tambah K3, K3 tambah K4 dan seterusnya. Dan sama juga, yang ini akan jadi negatif K2, yang ini pun akan jadi negatif K2, yang ini negatif K3, yang ini negatif K3, dan kalau ada negatif K4 di sini, kalau ada negatif K4 pun di sini. Jadinya itu adalah standard. Kalau para pelajar dapat free body diagram yang sama bentuknya seperti example number 1. Okey. Dan seterusnya kalau ikutkan dalam vibration kita nak kaji tentang displacement. Displacement then kita akan dapat X1, X2, X3. Yang ini adalah kita punya unknown lah. Yang itu benda yang kita nak cari berdasarkan daripada parameter-parameter mass, damping dan stiffness. Dan yang ini, yang terakhir adalah excitation force. Force yang terhasil daripada luaran, aktiviti luaran yang dikenakan pada mass. Kalau contohnya ada excitation force pada F1, dia akan letakkan pada F1, F2 pada mass F2 dan seterusnya pada mass 3, dia akan letakkan F3.